Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Malang itu sesungguhnya tidak berbau dan kita sebagai manusia tidak dapat lari daripada qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kes tragis yang melibatkan artis Malaysia sehingga mengorbankan nyawa. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Kes yang bakal Kak Ponti TV senaraikan kali ini melibatkan artis Malaysia, di mana kes ini mendapat liputan luas media dan diratapi rakyat Malaysia khususnya peminat. Di tempat ke-10 bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kemalangan maut yang melibatkan pelakon dan juga model Diana Kamal. Pada 18 Oktober 2009, Wan Nurdiana Muhammad Kamaruzzaman atau nama komersialnya Diana Kamal merupakan salah seorang yang rentung dalam kemalangan ngeri di kilometer 2 Jalan Kota Baru Kuala Krai, Bunut Payung pada awal pagi hari kejadian. Diana Kamal pernah membintangi filem Black Maria dan beberapa drama tempatan iaitu Rumah Itu Duniaku, Sumayah, Raya dengan Tok, Ayah Kami dan juga Matahari. Dikatakan ketika itu Diana masih bercuti sempena Hari Raya Aidilfitri dan sedang menunggu tawaran baru untuk berlakon. Ibunya turut memaklumkan Diana sudah mula bertudung semasa bulan Ramadan sebelumnya untuk penampilannya yang terbaru dan dilihat kerap membaca Al-Quran. Diana bersama dua lagi rakannya rentung selepas kereta Proton Persona dinaiki terbabas lalu merempuh tembok jambatan di jalan itu. Dalam kejadian itu, dua lagi rakan Diana yang turut sama terkorban ialah seorang warga Amerika iaitu Gonzales Christopher 30 tahun dan Tengku Syamsu Tuan Ibrahim 25 tahun. Kedua-dua rakannya itu merupakan pekerja pelantar minyak di Terengganu, manakala seorang lagi rakannya Tengku Ahmad Nazim Tengku Azizan 30 tahun mengalami cedera parah dan dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Menurut ayah Diana, mereka bertiga keluar untuk minum bersama pada pukul 11 malam dan dia hanya mengetahui hal tersebut pada keesokan harinya. Di tempat ke-9 bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kemalangan maut yang melibatkan gitaris legenda iaitu Man Kidal pada tahun 90-an. Pada 18 Jun 1990, berlaku kemalangan yang melibatkan dua buah kereta di Gombak, Selangor. Salah sebuah kereta dinaiki oleh pemain gitar terkenal iaitu Man Kidal daripada kumpulan rock Left Handed. Kemalangan yang berlaku pada pukul 10 malam itu mengakibatkan kematian anak bongsu Man Kidal iaitu Syafida yang berusia 18 bulan ketika itu. Kereta yang mereka naiki ketika itu dipandu oleh pemain drum Left Handed iaitu Man Dayak yang mengalami cedera ringan. Penumpang lain dalam kereta tersebut ialah 3 ahli keluarga Man Kidal iaitu isterinya, anak sulungnya Farah dan adik iparnya. Kesemua mereka mengalami kecederaan kecil. Man Kidal berkata pemergian anak ketiganya Nur Syahidah pada tahun 1990 masih tidak dapat dilupakan hingga sekarang, malah sampai bila-bila. Man Kidal berkata dia cuba mendapatkan rawatan di klinik berdekatan tetapi nyawa anaknya tidak dapat diselamatkan lagi. Man Kidal berkata dia sedih setiap kali terkenakan tragedi itu, malah tragedi itu menyebabkan dia tidak bermain gitar selama 2 tahun. Namun, dia reda dengan ketentuan Tuhan dan percaya ia ada hikmah buat dia sekeluarga. Di tempat ke-8 bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kes pembunuhan Intan Yusniza yang merupakan pengacara kelab kanak-kanak Angkasa Puri RTM. Sudah 30 tahun berlalu, namun ingatan kepada pengacara kanak-kanak popular Intan Yusniza Muhammad Yunus tidak pudar, terutama kepetahannya mengendalikan rancangan kelab kanak-kanak Angkasa Puri terbitan RTM ketika itu. Jika arwah masih hidup, beliau berpotensi menjadi salah seorang hos televisyen legenda ketika ini berbekalkan kelebihan yang dimilikinya termasuk raut wajah menawan selain kepetahannya berbicara walaupun masih dalam usia yang muda. Intan Yusniza Muhammad Yunus merupakan seorang pengacara televisyen dan mangsa pembunuhan yang kesnya mendapat perhatian seluruh negara. Pada bulan Jun 1991, beliau bersama ibu angkatnya Haniza Ismail mati dibunuh di Rumah Panjang Seribu Diman, Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur antara jam 9.30 malam 22 Jun dan 7.42 pagi 24 Jun. Suspek utama kes ini ialah Zainul Zaman Muhammad Jasadi yang disabitkan atas kesalahan membunuhnya dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 2001. Pada 12 Julai 1991, iaitu selepas 18 hari mayat Intan Yusniza dan ibu angkatnya ditemui, seorang penganggur Zainul Zaman Muhammad Jasadi yang berusia 24 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Tertuduh tiba di mahkamah pada jam 9 pagi dengan diiringi anggota polis, manakala tiada saudara mara tertuduh yang hadir di mahkamah. Sidang mahkamah pada 29 Oktober 1991 diberitahu saksi pendakwa yang tertuduh mengaku kepada polis yang dia membunuh kedua-dua beranak itu. Pengakuan itu dibuat di Balai Polis Brickfields ketika disoal siasat kira-kira jam 12.30 tengah hari pada 2 Julai 1991. Tertuduh juga dikatakan bersetuju untuk menunjukkan tempat beliau menyembunyikan senjata yang digunakan dalam kejadian itu lalu membawa polis ke rumahnya di Jalan Kuchai Lama. Tertuduh kemudiannya membawa polis ke sebuah bilik belakang rumah itu lalu menunjukkan sebatang besi paip di bawah almari
serta selai baju T biru yang dipakai ketika dia melakukan pembunuhan itu. Kes tersebut juga berunsurkan rompakan kerana barang kemas kedua beranak itu ditemui bersama dengan senjata pembunuhan. Pada 17 Ogos 1992, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akhirnya mendapati tertuduh bersalah membunuh Intan Yusniza lalu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Zainul Zaman dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di penjara Kajang pada 5 Oktober 2001. Di tempat ketujuh bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah pelakon Shubha J yang menjadi salah seorang korban dalam nahas pesawat MH17. Shubha Shini Jayaratnam atau lebih dikenali dengan nama pentas beliau, Shubha J adalah seorang pelakon Malaysia yang dikenali kerana peranannya dalam beberapa rancangan TV tempatan seperti Sepanah Jaya, Gadis 3 dan Sugumana Sumaigal. Selepas bekerja sebagai penulis untuk akhbar New Straits Times, Shubha bekerja di studio pengiklanan akhbar tersebut sebelum berpindah ke jabatan pengiklanan. Pada tahun 2010, Shubha dan bapanya mengambil bahagian dalam rancangan TV reality Mari Menari di Australia. Pada tahun 2011, dia mula berlakon dan dikenali bagi peranannya dalam beberapa rancangan TV tempatan. Dia juga muncul dalam filem-filem tempatan seperti Relationship Status pada tahun 2012 dan Tokak pada tahun 2013. Shubha bertemu suaminya yang berbangsa Belanda, Paul Goes, semasa bercuti di Vietnam, dan menurut laporan media tempatan, dia melahirkan anak perempuannya, Kayla, pada tahun 2012. Pada 17 Julai 2014, MH17 penerbangan Malaysia adalah sebuah penerbangan penumpang antarabangsa yang dijadualkan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur telah terhempas di Ukraine kira-kira 40 km dari sempadan dengan Rusia. Semua 283 penumpang dan 15 anak kapal dalam pesawat tersebut maut. Shubha, suami dan anak Kayla Maya J. Goes yang berusia 2 tahun termasuk dalam senarai korban pesawat tersebut. Kehilangan Shubha diratapi oleh keluarga, rakan-rakan, peminat serta rakan industri seni yang lain. Shubha dikatakan dalam perjalanan pulang ke Malaysia selepas menziarahi keluarga suaminya di Amsterdam. Di tempat ke-6 bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kemalangan maut yang meragut nyawa penyanyi Sandra Dayan. Penyanyi wanita Malaysia Sandra Dayan meninggal dunia pada 11 September 2020 selepas 6 hari terlantar di Hospital Putrajaya akibat kemalangan jalan raya. Semasa kejadian pada 5 September 2020, di dalam perjalanan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya BICC bagi menghadiri sesi raptai konsert minggu keempat Big Stage musim ketiga yang akan diadakan pada keesokan harinya. Kemalangan dikatakan berlaku apabila kereta Haval H1 yang dipandunya mengalami masalah brek sebelum hilang kawalan. Pada jam 2.30 petang hari yang sama, semasa tiba di lorong paling kanan, kereta Haval H1 berwarna merah hati yang dinaiki oleh Sandra bersama sepupunya membrek secara mengejut sebelum hilang kawalan kemudiannya terbalik. Hasil siasatan mendapati keretanya telah melanggar kereta Nissan Almera yang berada di depannya, kemudian melanggar kereta Pro 2 Azia dan satu lagi Nissan Almera yang berada di lorong yang sama. Susulan kejadian itu, Sandra mengalami kecederaan di kepala dan berada dalam keadaan tidak sedarkan diri, lalu dihantar ke unit rawatan rapi Hospital Putrajaya sementara sepupunya menerima rawatan sebagai pesakit luar. Pada 6 September 2020, Sandra diberikan pengecualian daripada menjayakan konsert Big Stage susulan insiden itu, di mana beliau sepatutnya menyanyikan lagu Nuri nyanyian asal Ella pada konsert minggu keempat bertemakan Baby Bash. Pengurus saluran Australia Emarina Muhammad Kamal memaklumkan tiada penyingkiran dibuat terhadap Sandra biarpun tidak membuat persembahan. Pada 10 September, Sandra ditempatkan ke unit rawatan koronari CCU Hospital Putrajaya pada pagi sebelum keadaan fizikalnya dilaporkan kritikal pada jam 11 malam. Beliau turut mengalami kegagalan fungsi otak akibat kesan daripada kemalangan tersebut. Selepas 5 hari terlantar dalam keadaan koma, Sandra Dayan meninggal dunia pada jam 1.20 pagi 11 September 2020, tepat 5 hari sebelum ulang tahun kelahirannya yang ke-26 pada 16 September 2020. Jenazah Sandra dimandikan dan disembahyangkan di Hospital Putrajaya dan dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampung Kauluan di Tuaran, Sabah dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kauluan di Tuaran pada jam 5 petang selepas solat asar dalam keadaan hujan renyai. Di tempat kelima bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kemalangan maut yang meragut nyawa vokalis kumpulan Spin iaitu Acik. Abdillah Murad Mat Syari atau lebih dikenali sebagai Acik Spin merupakan seorang penyanyi dan pelakon lelaki Malaysia. Sepanjang kerjaya muzik beliau, Acik telah menerbitkan 4 album studio bersama kumpulan Spin selaku vokalis utama yang diketuai oleh beliau, bahkan telah mencipta 2 album kompilasi duet dan telah mengeluarkan 40 buah single. Pada 17 April 2010, Acik telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang meragut nyawanya. Kereta yang dinaiki oleh Acik bersama rakannya Salihin Matno iaitu Toyota Estima XR40 MPV juga telah berlanggar dengan papan tanah
tanda jalan di kilometer 14.7 Lebuh Raya Kajang, Seremban. Susur keluar dari Pajam lebih kurang jam 6 petang dan ia telah meletup serta hangus terbakar. Bagaimanapun, Acik telah meninggal dunia di tempat kejadian itu akibat mengalami pendarahan di kepala dan beberapa kecederaan anggota badan kerana beliau telah tercampak keluar dari kereta selepas ia meletup, manakala rakannya terselamat dan mengalami cedera ringan di bahagian tangan kanannya. Kemalangan itu dipercayai berlaku sewaktu Acik dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Seremban setelah selesai menjalani satu program hiburan yang menjemput beliau sebagai artis jemputan, iaitu rancangan Gah 1 di RTM Angkasa Puri bersama dengan rakan duetnya Siti Nordiana yang ketika itu muncul dengan mempromosikan single terbaru mereka yang berjudul Cari Ketenangan. Jenazah Acik telah dibawa ke kediaman rumahnya di Taman Desa Ros Ampangan untuk dimandikan dan dikafankan serta upacara memberi penghormatan terakhir diadakan. Jenazah beliau telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Makam Tuan Haji Said Seremban pada jam 1 petang selepas solat Zuhur. Pemergian beliau juga turut dirasai malah dihadiri oleh beberapa rakan artis yang terlibat dalam upacara pengebumian Acik Spin seperti penyanyi Tomok, Hafiz Hamidun, Datuk Hatan Lan Solo yang merupakan bekas vokalis Crystal, termasuklah rakan duet yang merupakan teman rapat beliau iaitu Nana dan anggota kumpulan Spin yang turut hadir dalam upacara tersebut. Mereka telah merakamkan ucapan takziah buat keluarga beliau atas pemergian Acik. Meskipun pemergiannya merupakan kehilangan besar buat industri muzik, lagu-lagu dan lirik dendangan beliau akan sentiasa menjadi siulan dan menjadi pengubat rindu buat para peminat bagi penyanyi kumpulan Spin ini dan juga khususnya kepada semua pelapis untuk dunia seni hiburan tanah air. Di tempat keempat bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kemalangan maut melibatkan penyanyi terkenal tahun 90-an iaitu Zaitun Samion. Zaitun memiliki segala-galanya, kekayaan, glamour dan populariti, tapi sayang, segala-galanya hilang sekelip mata. Zaitun mula mencipta nama apabila menjuarai juara lagu tahun 1987 dengan lagu popularnya Menaruh Harapan, ciptaan A. Ali dan lirik oleh Hafsah Hassan. Namun tragedi 31 tahun lalu di Batang Kali, Selangor meragut segala-galanya dari hidup wanita yang penuh warna-warni itu. Zaitun Samion telah terbabit dengan kemalangan di Jalan Kuala Lumpur Ipoh dekat Batang Kali yang turut meragut nyawa anak tunggalnya, Azirwan Abu Bakar yang berusia 13 tahun pada 21 Februari 1990. Dalam kemalangan tersebut, van yang mereka naiki telah dilanggar oleh lori. Seorang lagi yang turut meninggal dunia ialah pemuzik pengiring Zaitun iaitu Ismail Syari. Zaitun mengalami kecederaan parah di kepala dan kaki serta koma selama 83 hari sejak hari pertama kemalangannya. Menurut cerita kakak Zaitun iaitu Lily Samion, doktor yang merawatnya meramalkan yang Zaitun tidak mempunyai harapan untuk hidup. Kecederaan Zaitun menyebabkan dia hilang ingatan hingga kerjanya yang memuncak pada masa itu menjadi kelam dalam sekelip mata. Selepas kemalangan itu, dia mengalami tekanan dan trauma sehingga mengambil keputusan untuk menyendiri daripada aktif dalam industri hiburan. Beliau juga telah mengalami gangguan emosi selama 11 tahun. Zaitun yang kini berusia 63 tahun masih aktif menyanyi bagi memenuhi undangan bukan sahaja di Malaysia, malah di negara jiran Singapura dan Indonesia. Selain itu, Zaitun turut menceburi bidang perniagaan dengan menghasilkan produk air tangannya iaitu rendang nasib daripada dapur Zaitun Samion. Di tempat ketiga bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kemalangan maut Lan yang merupakan gitaris utama dan kes pembunuhan Zul yang merupakan vokalis kumpulan Masa pada tahun 90-an. Masa merupakan satu nama yang tidak ketinggalan dan popular sewaktu zaman kemeriahan muzik rock. Di bawah naungan Perdana Musical Industries yang berhad iaitu PMI, Masa menghasilkan 3 buah album dan ketiga-tiga album berjaya menambat hati peminat muzik tanah air. Masa adalah antara kumpulan rock yang bertuah kerana mendapat tajaan daripada jenama rokok terkenal Kingsway yang menaja dari segi cover album dan poster. Manakala pakaian pulih ditaja oleh King Leather dan Lee. Jualan album Masa juga mencatatkan jualan lebih 100,000 unit dan lagu mereka kerap berkumandang di corong-corong radio. Nama kumpulan Masa kian popular meniti di bibir peminat tidak kira usia dan gadis-gadis amat menggilai kumpulan rock ini. Tidak kurang juga ada peminat yang rajin mengutuskan surat buat mereka. Patahnya Said Malam, lagu ciptaan Awang BPR dan lirik oleh Zurain bersaing hebat bersama lagu-lagu popular di carta-carta radio. Lagu ini mempunyai kekuatan tersendiri sehingga menjadi juara bulanan pertandingan muzik-muzik dan terpilih memasuki anugerah juara lagu AJL pada tahun 1991. Nasib tidak dapat diduga, apatah lagi ianya adalah ketentuan ilahi. Tragedi malang telah menimpa Ruslan Karim iaitu Lan, gitaris kumpulan Masa apabila dia telah terbunuh dalam kemalangan jalan raya di kilometer 32 Jalan Kuantan, Kemaman pada tahun 1995. Kejadian itu melibatkan kereta dan jeep yang dipandu oleh kerabat di Raja Pahang. Sebelum kejadian, arwah Lan kurang berjumpa dengan rakan-rakan rapat seperti rutin biasa dan banyak membuat hal sendiri. Malam itu arwah Lan ke Cerating bersama abangnya dengan kereta yang berlainan. Selepas selesai kerja di Cerating, arwah bersama abangnya bergerak pulang ke rumah. Mereka sempat singgah di rumah Zul dan kebetulan Zul memang hendak keluar pada malam tragedi itu. Sampai di satu kawasan,
siang, satu kenderaan dari arah bertentangan datang dan terus melanggar kereta yang dipandu oleh arwah Lan. Keadaan kereta remuk teruk hingga tayar hadapan tercabut dan menggelungsur ke belakang lalu melekat di bawah kereta abangnya. Dan disebabkan itu, ianya menyelamatkan abangnya dari merempuh kereta arwah Lan. Arwah Lan cedera parah di bahagian leher tapi masih ada tindak balas apabila abangnya memanggilnya dan diajarkan 2 kalimah syahadah. Zul yang kebetulan lalu di situ terkejut kerana baru sebentar tadi mereka berjumpa. Arwah Lan dibawa ambulans ke hospital tetapi disahkan meninggal dunia dalam perjalanan. Bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga. Pada waktu yang sama, kumpulan massa telah lama berhadapan krisis dengan syarikat di bawah naungan mereka iaitu PMI. Syarikat yang menaungi mereka sudah lama tiada hala tuju dan telah pun gulung tikar. Walaupun jualan album massa agak membanggakan, mereka tidak pernah dianugerahkan gold disc. Ekoran daripada penutupan PMI, massa berasa dalam keadaan gantung tak bertali dan mereka risau jika menandatangani kontrak dengan syarikat rakaman lain, PMI akan mengambil tindakan. Mereka tidak tahu bagaimana mahu menghubungi PMI. Puas massa cuba menjejaki namun tidak berjaya. Akhirnya kesemua ahli mengambil keputusan untuk pulang ke Pahang. Media pada waktu itu menyatakan massa sudah pun berpecah. Sebenarnya massa tidak pernah berpecah dan dibubarkan. Anggota-anggota kumpulan massa membuat perancangan merakamkan album solo untuk Zul, yang mana mereka juga terlibat sama sebagai pemuzik dan beberapa persediaan telah dilakukan. Belum sempat mengadakan rakaman, satu lagi tragedi menyayat hati telah berlaku. Zulkifli Mat Amin atau dikenali sebagai Zul Massa menjadi mangsa dalam satu pembunuhan di pantai Balok Kuantan. Dalam kes ini, arwah dianiaya oleh rakan-rakan yang iri hati dan berdendam dengannya. Kisah ini diceritakan kembali oleh Saiful iaitu pemain drum kumpulan massa apabila rakan-rakan arwah Zul berpakat membawanya keluar jauh dari kediaman dengan menggunakan perempuan sebagai umpan. Perempuan itu memang dikenali oleh arwah Zul dan perempuan itu mendesaknya keluar serta sanggup mencederakan diri sendiri dengan duduk di tengah jalan raya jika arwah Zul tidak mahu ikut keluar bersamanya. Perempuan itu membawa dia ke pantai Balok Kuantan dan disitulah dia dikepung dan tahu dia diumpan. Arwah Zul dibelasah dengan begitu teruk oleh 8 orang lelaki. Masih tidak berpuas hati, mereka membawanya ke satu kawasan di Kuala Kemaman. Di situ pun dia dibelasah sehingga lunyai dan pengsan. Apabila arwah sudah hampir tidak bernyawa, mereka panik dan dia disembunyikan selama 3 hari dalam keadaan kritikal tanpa sebarang bantuan. Keluarganya mula mencari di merata-rata tempat dengan pertolongan kenalan dan orang ramai. Akhirnya dia ditemui terbaring dan tidak sedarkan diri di dalam sebuah rumah. Arwah Zul dihantar ke hospital tetapi terlalu lambat untuk dirawat kerana telah beberapa hari terbiar. Mesin pernafasan digunakan tetapi tiada tindak balas darinya dan akhirnya arwah Zul tidak dapat diselamatkan lagi. Perempuan itu sebenarnya seorang janda dan bukannya isteri orang. Arwah Zul tidak mengganggu rumah tangga orang seperti yang diheboh-hebohkan akhbar ketika itu. Apa yang diceritakan di akhbar itu langsung tidak tepat, hanya sedikit saja fakta yang benar dan banyak ditokok untuk melariskan jualan. Ekoran kematian Zul Massa, 2 suspek ditahan selepas itu. Namun mahkamah tidak pernah menjatuhkan hukuman ke atas semua yang terlibat dan didapati kekurangan bukti untuk mensabitkan kesalahan pembunuhan ini. Di tempat kedua bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kes pembunuhan yang dilakukan oleh penyanyi wanita tahun 80-an yang dikenali sebagai Mona Fendi. Nyanyikan lagu ini, oh sayang, persembahan dariku. Beliau dilahirkan sebagai Mazna binti Ismail pada 1 Januari 1956 di Kanga Perlis dan memulakan kerjaya awalnya sebagai penyanyi dan pernah mengeluarkan album pertama yang bertajuk Biarlah Satu pada tahun 1987 dan terkenal menerusi laguku Nyanyikan Lagu Ini. Ketika itu jugalah beliau mula menggunakan nama komersial Mona Fendi, nama yang kekal popular dan terus terpahat dalam ingatan rakyat Malaysia sehingga kini. Ketidakupayaan Mona menyanyi dengan baik dikatakan menjadi punca beliau beralih arah ke bidang perubatan tradisional. Muhammad Afandi Abdul Rahman merupakan suami ketiga Mona dan menuntut ilmu persilatan di Indonesia. Pada 13 Julai 1993, Datuk Mazlan Idris telah menemui Mona Fendi bagi mendapatkan bantuan gaib untuk meningkatkan kerjaya politik beliau dan mendaki tangga parti. Beliau telah dipelawa oleh Mona dan pasangannya untuk mengambil bahagian dalam satu upacara ilmu hitam di rumah mereka. Datuk Mazlan Idris telah diminta baring di atas lantai dan matanya ditutup sambil menunggu wang untuk jatuh dari langit seperti yang diberitahu oleh Afandi. Sebaliknya yang jatuh adalah sebilah kapak. Datuk Mazlan Idris telah dipancung dan badannya dikerat dan sebahagian kulitnya disiat oleh pembantu bernama Juraimi. Mayatnya ditemui dipotong kepada 18 bahagian dan ditanam di sekitar rumah Mona Fendi di negeri Pahang, kira-kira 130 km timur dari Kuala Lumpur. Datuk Mazlan Idris dilaporkan hilang pada 2 Julai 1993 selepas dia telah mengeluarkan RM300,000 daripada beberapa buah bank di Kuala Lumpur. Tujuan pengeluaran wang tersebut adalah untuk menggandakan
jumlahnya selepas upacara mandi bunga. Sehari selepas pembunuhan itu, Mona Fendi telah pergi membeli belah di Kuala Lumpur dan kemudian membeli sebuah Mercedes-Benz, barangan elektrik, barang kemas dan Mona Fendi turut menjalani pembedahan kosmetik. Keseluruhannya, pasangan itu telah membelanjakan kira-kira RM300,000 dalam masa 10 hari sebelum penahanan mereka dan ianya merupakan satu jumlah yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Datuk Mazlan dari akaun banknya. Pada 13 Julai 1993, Juraimi ditahan di Balai Polis Dong selepas disyaki menagih dadah dan kemudian ditahan di Balai Polis Raub. Pembantu Mona Fendi, Juraimi Hussein, telah membuat kenyataan kepada pihak polis yang membawa kepada penemuan mayat Datuk Mazlan Idris. Tidak mengejutkan, Mona Fendi dan suaminya segera menjadi suspek utama. Pada 20 Julai 1993, kira-kira jam 11.45 malam, Muhammad Effendi dan Mona ditahan di sebuah rumah Jalan 2/27C Seksyen 5 Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Pada 12 September 1994, perbicaraan kes pembunuhan Datuk Mazlan bermula di Mahkamah Tinggi Temerloh. Juraimi, Muhammad Afandi dan Mona mengaku tidak bersalah atas tuduhan niat bersama membunuh Datuk Mazlan. Pada 9 Februari 1995, Mahkamah Tinggi Temerloh menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Muhammad Afandi, Mona serta Juraimi kerana bersalah membunuh Datuk Mazlan. Ketiga-tiga mereka mengemukakan notis rayuan tetapi ditolak oleh pihak mahkamah. Pada 2 November 2001, pada pukul 5.59 pagi, Mona Fendi, Muhammad Afandi dan Juraimi digantung serentak di penjara Kajang. Mona dan suaminya Afandi telah disemadikan di tanah perkuburan ahli-ahli Kariah Masjid Kajang di Kampung Sungai Kantan, Kajang. Manakala pembantunya Juraimi telah dikebumikan di kampungnya Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang, Selangor. Di tempat pertama bagi kes tragis yang melibatkan artis Malaysia ialah kes pembunuhan vokalis Spoon iaitu Along semasa meniti puncak karier sebagai seorang penyanyi. Along atau nama sebenarnya Sabiul Malik Syafi'i iaitu vokalis utama kemudian Spoon dilaporkan hilang selama 10 hari. Pelbagai spekulasi timbul tetapi kehilangannya mula terjawab apabila pihak polis menjumpai mayatnya dalam sekarung guni. Pada 5 Disember 1999, Along telah menaiki sebuah teksi bersama seorang anggota polis, Lance Corporal Muhammad Yaakob, menuju ke sebuah kawasan sunyi di lereng bukit di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras, Jelebu Negeri Sembilan. Sepanjang perjalanan ke kawasan tersebut, berlaku perbalahan di antara mereka sehinggakan suspek menggunakan kekerasan fizikal dengan mengetuk kepala Along. Melihatkan kejadian itu, pemandu teksi meminta suspek untuk tidak mencederakan mangsa. Suspek mengarahkan pemandu teksi untuk menghentikan kereta dengan alasan mahu membuang air kecil. Pada masa yang sama, suspek mengheret mangsa keluar untuk meminta pemandu teksi pergi meninggalkan mereka berdua di situ. Pemandu tersebut meninggalkan mereka berdua di tepi jalan dan meneruskan perjalanan. Tetapi pemandu teksi berpatah kembali ke lokasi tersebut kerana berasa tidak sedap hati dan hanya melihat suspek sahaja yang berada di tepi jalan. Suspek kemudiannya menaiki semula teksi dan meminta pemandu untuk menghantarnya pulang. Ketika pemandu teksi itu bertanyakan tentang mangsa, suspek bertindak untuk mendiamkan diri. Selepas 10 hari mangsa menghilangkan diri, ada saksi yang membuat laporan mengatakan suspek merupakan orang terakhir bersamanya. Suspek kemudiannya ditangkap tetapi mangsa belum ditemui lokasinya. Sejak kejadian itu, keluarga mangsa sering menerima panggilan telefon di mana mereka meminta menyediakan wang tebusan sebanyak RM500,000 untuk melepaskan Along. Polis kemudiannya mengesahkan ianya bukanlah kejadian menculik, sebaliknya Along sudah pun dibunuh. Ketika itu, pasukan penyiasat mula menyoal siasat dan suspek memberitahu kisah sebenarnya. Pada 6 Januari tahun 2000, polis terus bergerak ke lokasi kejadian dan menjumpai mayat mangsa yang sudah reput. Mangsa diikat seperti posisi janin dalam rahim di dalam guni tersebut. Pihak forensik mendapati kematian mangsa disebabkan oleh jerutan di leher. Berdasarkan pembunuhan ini, suspek membunuh mangsa disebabkan oleh cemburu yang menjadi punca motif pembunuhan. Ketika berada dalam teksi, suspek bertanyakan pada mangsa tentang hubungan sulit dengan isterinya. Dikatakan Along rapat dengan kakak angkatnya yang merupakan pekerja di syarikat rakaman kumpulan Spoon Bernaung yang juga merupakan isteri kepada suspek. Pada 10 April tahun 2002, Mahkamah Tinggi Seremban menjatuhi hukuman mati selepas mendapati suspek bersalah sepenuhnya dalam kejadian pembunuhan ini. Suspek cuba untuk membuat rayuan tetapi rayuannya ditolak. Kes pembunuhan Along Spoon telah memakan masa selama 10 tahun untuk selesai. Keluarga Along Spoon mengalami kerugian hingga ratusan ribu ringgit gara-gara panggilan palsu mengenai wang tebusan penculikan Along Spoon. Selain itu, ramai pengamal perubatan tradisional yang mengambil kesempatan dengan mengatakan Along sebenarnya masih hidup dan dibawa lari oleh makhluk halus. Keluarga Along
Along pada ketika itu yang masih belum dapat menerima kematiannya percaya dengan dakwaan itu dan telah ditipu beratus-ratus ribu ringgit. Selepas kematian Along, vokalis pun pernah digantikan dengan adik kandung arwah iaitu Azlong. Namun ianya masih tidak dapat menandingi aura suara yang dimiliki oleh Along. Kerinduan peminat terhadap arwah Along begitu mendalam, bagaikan sudah tiada penggantinya lagi. Sehingga kini lagu nyanyian kumpulan Spoon masih didengari oleh generasi baru dan lama. Apakah pendapat anda tentang 10 kes tragis yang membabitkan artis di Malaysia? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Jadi, terimalah lagu daripada saya. Nak lagu apa? Terimalah janji kita.